Okey, tahniah Afifah dah hantar. Okey, ini pun dah hantar. Bagus, bagus. Ni soalan yang pertama. Okey, yang pertama kita dah beri X dan Y. Okey, jadi yang pertama kita nak cari dx dt. Jadi kalau kita nak gunakan parametric equation, parametric differentiation kan. Okey, sekejap ya. Okey. Maknanya kita kena ingat, untuk yang pertama, dan sebenarnya ada dua formula je. Okey, yang pertama, kita nak cari dy dx. Kita perlukan dy dt darab dengan dt dx. Dt dx. Jadi untuk yang pertama ni kita perlukan dy dt dan dt dx. Okey, untuk yang ni kalau kita differentiate mesti guna quotient rule. Jadi yang pertama tu nak dapatkan dx dt ni mesti guna quotient rule. Sama ada gunakan formula ataupun guna table. Yang pertama u, yang di bawah tu adalah v. Kemudian second row ni kita differentiate lah. Differentiate dapat negatif 2t, kemudian yang ni dapat 2t. Kemudian kita akan gunakan cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Okay, jangan mulakan daripada sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, yang ni betul. Dan di bawah ni ada tambahan, kita akan ambil apa yang di bawah ni kita kuasa 2 je. Dia tak terlibat dalam differentiation. Kita salin, kemudian kita letak kuasa 2. Okey, betul? Dan kita permudahkan dapatlah negatif 4t, kemudian kurungan kuasa 2. Okey, betul, bagus. Kemudian untuk nak cari dy dt pula. Yang tadi kita nak cari untuk dt dx. Dy dt, okey, dy dt pun sama juga, dia bentuk fraction, mesti guna quotient rule lagi. Okey. Jadi kita akan gunakan table ataupun gunakan formula. Di atas ni u, yang di bawah adalah v. Okey, so kita differentiate. Okey, ini betul. Kemudian kita bermula daripada sebelah kanan, cross multiply. Okey, ini betul. Maka kita akan dapat 2 tolak 2t kuasa 2 tambah. Macam mana boleh jadi kuasa 4? Okey, yang ni kena hati-hati ni. Okey, ni sepatutnya tak boleh ni. Sebab kita kalau kuasa 2, dia bukan maksudnya setiap sebutan kuasa 2. Yang ni bentuk kurungan kuasa 2. Jadi selalunya yang ni kamu kekalkan 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2. So tak payah ubah kepada 1 tambah t kuasa 4. Salah ni. Ini maksudnya setiap sebutan kuasa 2. Salah lah. Dia kalau kurungan a tambah b tutup kurungan kuasa 2, jawapan dia lain. Okay, so nanti ni betulkan. Ini salah. Okay. Dia sepatutnya jawapan dia adalah untuk dy dt, sepatutnya jawapan dia adalah 2 tolak 2t kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2. Jadi yang di bawah ni jangan usik, salin je, kekalkan. Okey. Kemudian tujuan utama kita adalah nak cari dy dx. So kita gunakan dy dt dah ada ni. So kita letak dy dt. Ni sebab tadi dah salah kan. Okey, kemudian kita ambil dt dx. Yang kita ada ni adalah ni sepatutnya salah kan ni. Ni sepatutnya 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2. Yang ni pun sama. Okey. Sepatutnya jawapan dia adalah negatif 4t per dengan 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2. Okay. Jadi bila kita nak masukkan dalam formula ni dt dx, yang ni adalah dx dt. Jadi terbalikkan. Terbalikkan. Dah dapat kosong. Okey, kemudian gunakan formula. Yang ni nanti kamu tukar ni. Tukar. Dia sepatutnya ni tukar ni 1 tambah t kuasa 2. Okey. Dia sepatutnya kamu akan buat dy dx sama dengan dy dt. Kita ambil yang ni 2 tolak 2t kuasa 2 per 1 tambah t kuasa 2 kuasa 2 darab dengan dt dx. Dt dx tu adalah yang ni. Okey, kita akan ambil
ambil yang asal tadi dx dt terbalik kan, jadi 1 tambah t kuasa 2 per dengan negatif 4t. Okey. Ini kaedah dia dah betul dah, cuma dia punya ni silap tadi kan. Kemudian kita akan permudahkan cancel atas bawah. So yang tinggal jawapan akhir dia 2 tolak 2t kuasa 2 per dengan negatif 4t. Sepatutnya. Okey, dari segi jawapan betul. Kita bukan tengok jawapan hari ni, kita akan tengok kaedah. Bila kaedah kosong, K kosong, maka J pun kosong. Okay, kalau kat sini maksudnya kosong ni. Markah kaedah dapat dah. Kaedah yang di atas. Okey, untuk second derivative, maksudnya kita akan differentiate lagi. Differentiate daripada yang ada ni. Ni differentiate daripada yang ada ni. Yang ini apa jadi? Okey, so kena hati-hatilah yang ni. Ini maksud dia ni. Ini maksud dia kita dah ada dy dx, kita kena differentiate lagi. Yang ini belum differentiate lagi ni. So ni salah ni. Ini belum differentiate lagi ni. Okey. Kemudian darab dengan dt dx. Dt dx tadi yang ni. Yang ni. So ni kena check balik lah. Kena check balik. Okey. Afifah macam mana? Faham tak? Afifah? Faham. Okey. So kena check balik. So yang di bawah ni jangan expand. Sebenarnya bila kita buat quotient rule, yang di bawah ni biar je. Kita kekalkan. Kita jangan pergi kembangkan, jangan pergi darab, tak payah. Okey. Sama yang tadi, kita akan gunakan ini, sepatutnya dy dx kita, yang ni lah formula dia. Dy dx sama dengan dy dt. Dy dt darab dengan dt dx. Itu kita punya formula. Tapi kita kena cari dulu, untuk yang ni, kita mesti tulis dx dt. Dx dt. Okey, yang ni betul. Bagus. Okey, kita mulakan daripada sebelah kanan. Kemudian untuk dy dt, ni dy dt. Okey, sama juga kita akan gunakan quotient rule. Dan kita akan dapat dy dt. Dy dt kita adalah 2 tolak, mana tadi dy dt? Yes, okey betul. 2 tolak 2t kuasa 2 kurungan kuasa 2. Okey betul. Kemudian tujuan utama kita nak cari dy dx. So gunakan formula dy dx sama dengan dy dt. So ambil tadi dy dt, masukkan dt dx. Kita dah ada dx dt, tapi kena ambil ni tapi terbalik. Okey, yang ni betul. Okey, bagus. Kemudian second derivative. Okey, second derivative maksud dia kita ambil ni, kita dah ada dy dx ni. Kita dah ada dy dx. Untuk formula yang pertama ni, ni formula yang pertama ni, maksud dia kita differentiate daripada first derivative. Kena buat lagi quotient rule. Yang di atas, kemudian yang ni dia bawah, differentiate. Gunakan lagi cross multiply. Jadi untuk yang pertama ni, jawapan dia adalah 8t kuasa 2. Ni dy jadi ni kamu dapat 8t kuasa 2 tambah t kuasa 2 tambah apa? Tambah 8 Tambah 8. Okey, ni betul. Kemudian darab dengan dt dx. Dt dx kena tengok balik yang tadi, terbalikkan. Okey, terbalikkan. So ni betul. Kemudian okey, kalau nak pemudahkanlah. Tapi soalan kata cari nilai second derivative pada t sama dengan 1. Jadi kalau tak nak permudahkan, ganti terus. So ganti terus apa yang ada kat sini, t dengan 1, maka dapatlah jawapan dia negatif 1. Okey, betul. Okey, kita dah beri x dan kita dah beri y. Sama juga kita nak cari dy dx. Tapi soalan suruh show kan. Jadi maknanya soalan show ni dia mudah sikit sebab jawapan dah ada. Okey, kemudian ingat bila kita nak buat dx dt, seeloknya ni kita mesti tukar dalam bentuk indeks.
bentuk indeks. So kekalkan dalam bentuk yang ni. Kemudian baru kita differentiate T. Sepatutnya differentiate T dapat apa? Sepatutnya dapat 1 lah sepatutnya kan. Ini apa ni? Kekal T. Sepatutnya bila differentiate ini kekal 1 sepatutnya. 1, kemudian differentiate yang ni. Differentiate ni turunkan kuasa, tolak 1 daripada kuasa. Sepatutnya kamu akan dapat 1 tolak T kuasa negatif 2. Sepatutnya. Kalau kita permudahkan, ni betul pula jawapan ni. T kuasa 2 tolak 1. Ni sebenarnya boleh permudahkan lagi ni. Ini sebenarnya 1 tolak 1 per T kuasa 2. Ni sebenarnya bukan T, ni 1 patutnya. 1. Kemudian T kuasa 2. T kuasa 2. Yang ni betul pula. So betulkan yang datang ni. Ni sebenarnya 1. itu yang pertama, dx dt. Kemudian untuk y pula. Untuk y, ini mudah lah ni. Ini terus kita gunakan power rule. Nampak dia punya kesilapan dia. Kita kalau differentiate y respect to t, jiran sebelah. Bukannya dy dx, dy dt. So jaga-jaga dari segi penulisan. Turunkan kuasa yang baru kurang 1. Kemudian darab dengan 1 ni datang daripada differentiate in bracket. Jadi bila kita guna power rule, dia mesti ada 1, 2, mesti ada 3 step. Jadi jawapan akhir dia adalah 2 darab. Kita boleh gunakan 2T tambah 2 lah kalau nak guna ni. Ataupun biarkan dalam bentuk 2 kurungan T tambah 1. Betul. Kemudian kita sebenarnya nak dapatkan dy dx. So gunakan formula sama yang tadi. Dy dt kita, dy dt yang ni. So ambil 2T tambah 1 ataupun ambil yang kurungan ni. Formula juga. Kemudian dx dt. Dx dt yang kita ada sekarang ni, ini adalah dx dt. Yang ni kena hati-hati sebab kita punya formula, kalau kita nak check betul tak formula ni kan, sepatutnya dt tu kita boleh cancel. Kalau gunakan formula ni, mana boleh cancel ni? Sepatutnya formula dia adalah dy dx sama dengan dy dt. Yang pertama dah betul. Tapi dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kita boleh cancel dt ni. Bila cancel dt dapat dy dx. Baru betul. Yang formula yang sekarang ni salah ni. Jadi untuk yang kedua ni, kita boleh ambil daripada sini tapi kena terbalik. Yang ni betul tak ni? Ini betul, dia terbalikkan. Kemudian so ingat yang ni sebenarnya kita boleh tukar kepada 2 kurungan. Kita boleh tukar kepada T kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So kita boleh dapat 2 kurungan, ada tolak, ada tambah. Kemudian kita akan nampak ada yang kita boleh cancel. So kita akan dapat, ni betul, bagus. Cuma kesilapan formula ni. Dalam exam formula ni, ini tak ada markah ni. Kamu ganti dalam formula baru ada markah. Untuk kat sini dapat markah penuh lah. Formula tak ada markah. Soalan pertama ni dia panjang sikit lah, sebab kita kena buat question rule 2 kali. Pertama masa nak dapatkan dx dt. Dx dt gunakan quotient rule. So gantikan macam tadi. Ingat bermula daripada sebelah kanan. So kita akan dapat negatif 4T. Ni betul. Bagus. Kemudian yang y pun sama juga. Mesti guna quotient rule lagi. Sama ada gunakan u, v ataupun guna table. Pastikan bermula daripada sebelah kanan. Dan tengah-tengah mesti tolak. Betul. Maka jawapan akhir dia adalah 2 tolak 2T kuasa 2. Betul. Ingat yang di bawah ni tak payah expand. Yang ni tak payah expand. Bila guna quotient rule di bawah tak payah expand. Tujuan utama kita adalah nak cari dy dx. Ini betul tak formula? Yang tadi kenapa salah?
Jadi kalau kita dah tulis formula chain rule ni, kita check betul tak formula ni. Kita kena check pastikan dt boleh cancel supaya tinggal dy dx. Okey, maka ni betul lah ni. Kemudian dy dt, kita dah ada dy dt yang ni, salin je, letak kat sini. Kemudian dt dx, pastikan kita yang dah kira tadi kena terbalik. Sebab yang kita kira tadi adalah dx dt. Maka terbalikkan. Ni hati-hati. Ni hati-hati ni. Mesti terbalikkan. Okey, kemudian dapatlah 2t kuasa 2 per. Okey, ni betul. Okey, bagus. Okay. Jadi hati-hati bila kita nak buat. Yang pertama, kalau nak cari dy dx, pastikan guna dy dt darab dengan dt dx. dt dx. Kemudian kita check betul tak formula ni, boleh cancel dt ni. Baru betul. Sama dengan sebelah kiri. Kemudian kalau nak cari second derivative, formula dia d over dt dy dx. Okey, maknanya formula yang pertama ni, formula yang pertama ni kan, yang pertama ni, nampak? Yang pertama ni sama juga. Okey, yang pertama ni, ini sebenarnya merujuk kepada kita akan ambil first derivative. Kalau macam ni kan, kita ambil first derivative, kita kena differentiate lagi. Itu maksud dia. Ni yang dua sebutan ni. Ni sebenarnya dia kira satu ni. Ni nak menunjukkan simbol kita differentiate daripada dy dx yang kita dapat tadi. Okey, tapi dia tak berhenti di situ. Dia kena tambah dengan ikut macam ni. Belakang dia mesti ada dt dx. Okay. Jadi kita dah dapatkan second derivative untuk parametric differentiation ni. Dia tak boleh kita differentiate daripada dy dx je. Dia mesti ada tambahan darab dengan dt dx. Jadi untuk parametric differentiation mesti guna kaedah tu. Yang pertama guna chain rule, yang kedua mesti differentiate dy dx tapi kena tambah darabkan dengan dt dx. Sama dengan contoh exercise tadi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Kita dah beri x sama dengan t kuasa 2 tolak 1. Satu lagi kita ada y equals to 40. Soalan yang pertama, find dy dx. Find dy dx, itu soalan yang pertama. Jadi kita tak boleh dapatkan terus, mesti dapatkan dx dt dulu. dx dt differentiate respect to t, ni terus 2t. Ini pun sama juga, differentiate y. Jangan tulis dy dx sebab sebelah dia t. Mesti tulis dy dt. Dapat 4. Okey. Kemudian nak dapatkan dy dx daripada x dan y tadi, mesti guna chain rule. Ni formula yang saya tulis tadi. Pastikan mesti formula yang ni. Jangan ambil dx dt. Kalau dx dt tak boleh cancel kalau ada sebelah-sebelah, dia mesti atas bawah. Jadi kalau kita nak check betul tak formula ni, kita boleh cancel ni, dt hilang. Kan sama dengan sebelah kiri. Okey, kemudian kita ganti dy dt adalah 4. So salinlah 4. dt dx, nampak? dt dx dia tak sama dengan yang kita dapat tadi. Kita cari tadi dx dt. Sedangkan dalam formula dt dx. Jadi pastikan ambil yang ni, tapi kena buat satu per. Sebab tak selari dengan yang kita cari tadi. Jadi yang kedua ni kena hati-hati. So pemudahkan dapatlah 2 per t. Selesai untuk soalan yang pertama. Kemudian kita nak tengok soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kita nak cari second derivative. Okey, second derivative. Ingat balik formula d over dt, kemudian in bracket dy dx. Okey. So ingat, ni yang walaupun ni dua sebutan ni, sebenarnya dikira satu ni. Ini maksud dia kita dah ada first derivative, kita differentiate lagi. Maksudnya kita dah ada dy dt ni, dy dx ni kita differentiate respect to t. Kemudian darab dengan so ingat bila dapatkan second derivative, dia tak boleh differentiate daripada first derivative dia. Dia mesti darab dengan ikutnya.
chain rule yang pertama ni. Belakang dia mesti ada dt dx. Kalau terlupa, kamu tengok balik pada formula yang pertama. dy dx ni belakang dia apa? dt dx. So ulang balik. Mesti ada. Dia tak boleh kita nak dapatkan second derivative differentiate je daripada yang ni. Salah. Dia tak cukup. Okey. Jadi seloknya bila kita nak differentiate dy dx, ini seloknya tukar dalam bentuk ni, kena tukar dalam bentuk ni, saya tukar dalam bentuk 2t kuasa negatif 1. Okey. Bila kita nak differentiate je mesti tukar dalam bentuk indeks. Jadi berdasarkan ni kita cari dt. Okey, kalau kita differentiate, okey, differentiate ni turunkan kuasa dapat 2, negatif 2. Kuasa yang baru kurang 1. Okey, maknanya yang ni saya ambil daripada dy dx, saya differentiate ni. Differentiate ni. Okey, so dapatlah turunkan kuasa dapat negatif 2 t kuasa negatif 2. Kemudian darab. So ingat darab kita perlukan dt dx. So tengok balik dt dx. Kalau tengok balik dt dx, kita sebenarnya ada ds dt. Sedangkan dalam formula dia nak dt dx. So kena ambil terbalik. So kita akan ambil 2t tapi letak di bawah. Jadi hati-hati yang sebelah kanan ni dia terbalik daripada apa yang kita dapat. Okey, kemudian 2 ni boleh cancel. Akhir sekali mesti dapat negatif 1 per t kuasa 3. Sebab ini kita boleh turun. Bila turun ke bawah, dia akan jadi 1 per t kuasa 2. Darab dengan t. Dapatlah t kuasa 3. B ni, x dia adalah eksponen to the power of t. Kemudian y adalah t kuasa 2. Soalan yang pertama, find dy dx. So kita tak boleh dapatkan terus. Kita differentiate dulu. Differentiate x respect to t. Ni kalau differentiate dapat apa ni? Soalan jawab. Dapat apa? Satu darab. Yes, betul. Yang ni dy dt. Jangan dy dx. dy differentiate y respect to t. Ni dapat berapa pula ni? T kuasa 2. 2t. Ya, betul. Okey, kemudian daripada situ baru kita gunakan chain rule untuk dapatkan dy dx. Ingat dy dx dia gabungan daripada dy dt darab dengan dt dx. Okey, jangan tulis dx dt sebab nanti kita nak cancelkan dt ni. Biar dapat dy dx. Okey, kita tulis dy dt. Dy dt kita salin, tak perlu perubahan. Darab dt dx. Dia boleh ambil daripada sini, tetapi jangan ambil terus. Kena letakkan di bawah. Sebab yang ni dx dt. Formula kita dt dx kan terbalik ni. Maka kita letak terbalik. Okey, maka jawapan kita adalah 2t eksponen t. 2t eksponen t. Eksponen t. Okey, macam tu. Okey, jadi settle untuk first derivative. Jadi kalau kita nak teruskan lagi, soalan yang seterusnya kita nak dapatkan second derivative. Second derivative. So ingat balik formula dia d dt. Maksud dia kita akan differentiate daripada first derivative. Okey, differentiate daripada first derivative. Ini dikira sekali ya. So jangan ingat ada dua pula ni. Ini dikira sekali ni. Kemudian darabkan dengan, jangan lupa belakang dia. Kalau terlupa ingat balik kita punya chain rule yang pertama. Kita gunakan yang ni, dt dx. So belakang dia kena sama juga, dt dx. Okay. So yang ni dikira sekali ya. Ni maksud dia kita differentiate daripada first derivative. Okey. Jadi kalau untuk differentiate first derivative ni, kita kalau nak kekalkan ni kita terpaksa guna quotient rule. Ni kalau nak kekalkan ni terpaksa guna quotient rule.
Kalau nak guna product rule, yang ni kena naik ke atas. Ataupun kita boleh gunakan dy dx sama dengan 2t eksponen kuasa negatif t. Ini kalau kekalkan ni, maka kita boleh gunakan product rule. Jadi kamu pilihlah kamu nak guna yang mana. Kalau tukar bentuk ni, maka kita gunakan product rule. Kalau yang ni, kita gunakan quotient rule. Jadi mana-mana pun boleh, jawapan dia sama. Okey. Okey, katakan saya nak guna quotient rule lah. Saya kekalkan ni, saya guna quotient rule. Okey, jadi saya akan buat 2t, kemudian eksponen t, differentiate dapat 2. Yang ni sama. Okey, jadi kita teruskan. Maka second derivative equals to, okey, untuk yang pertama ni saya guna quotient rule. So kita akan darab 2 eksponen t tolak 2t darab ni. So 2t darab eksponen t. Ni sebab kita guna quotient rule, dia mesti bahagi. Yang tengah ni kena tolak. Bahagi dengan apa yang di bawah. Di bawah e kuasa t kuasa 2. Okey. Ini untuk yang pertama ni lah. Ni yang pertama. Ni untuk yang pertama. Okey, ni. Yang pertama. Kemudian darab dengan dt dx. Okey, tengok balik. Dt dx. Okey, kalau nak ambil pada sini pun boleh. Dt dx itu adalah 1 per eksponen t. 1 per eksponen t. Okey. Okey, kemudian kita permudahkanlah. Permudahkan. Mungkin kita boleh factorize. Saya boleh factorize 2et untuk yang di atas. Yang di bawah boleh ambil 1 tolak yang ni t. Yang di bawah ni saya boleh tulis sebagai e. Nak kekalkan et kuasa 2 ataupun e2t, mana-mana boleh. Okey. Katakan saya kekalkanlah. Saya kekalkan. Asalnya dia kuasa 2. Kuasa 2 darab dengan yang sebelah ni, dia kita boleh tulis kuasa 3 lah. Okey. Kemudian ini sebenarnya kita boleh cancel ni. Ni kita boleh cancel. Ni kita boleh cancel ni dengan yang ni. Ni kan jadi kuasa 2. Boleh? Dia macam K lah. K dengan K kuasa 3. Dapatlah K kuasa 2. Maka jawapan akhir dia sama dengan 2 1 tolak T per dengan E kuasa 2T. Okay? Sebab ni kita boleh darab sebenarnya. Dia kan sama level ni. E kuasa 2T. Okay? Jadi sampai di situ lah untuk second derivative. Okey, sama juga. Kita nak cari dy dx. Okey, tapi kita punya ni canggih sikit lah. Okey, kita ambil yang pertama dulu. Okey, yang pertama. Okey, kita ada x sama dengan 2t. Saya ambil yang asal dulu. Kemudian y sama dengan t tambah 4 per t. Okey. Kemudian bila kita nak buat soalan ni, pastikan sebelum differentiate, pastikan dia mesti dalam bentuk indeks. Mesti dalam bentuk indeks. Baru kita boleh differentiate. Baru macam. Dengan biarkan dalam bentuk per. Kemudian kita akan differentiate yang pertama respect to t. Ini kalau kita differentiate dy respect to t. Jangan buat dy dx. Jiran sebelah tu adalah t. Okey, kita differentiate dapat 2 tambah. Turunkan kuasa. So negatif 1 dah negatif, positif 1. Kuasa yang baru negatif 2. Yang ini dapat 1. So jangan dapat t pula.
tolak 4T kuasa negatif 2. Okey, kemudian seeloknya kita tukar dalam bentuk 1 per untuk yang ada kuasa negatif. Okey, kemudian kita akan samakan denominator dia, T squared, so 2T squared plus 1. Mesti berhenti di sinilah. Sebab nanti kita nak terbalikkan. Kemudian yang ni pun sama juga. Seeloknya kita permudahkan 1 tolak 4 per T kuasa 2, sehinggalah kita dapat samakan denominator, darab silang, sehingga macam ni. Ini adalah dy dt. Okey, kemudian barulah kita boleh jawab dy dx. Ingat balik formula kita, dy over dt multiply by dt dx. dt dx, dy dt. Okay. Kalau kita check, betul lah formula ni. Kita boleh cancel dt, tinggallah dy dx sama dengan sebelah kiri. Okay, jadi kita gantikan dy dt. dy dt kita akan ambil t kuasa 2 tolak 4 per t kuasa 2. Kemudian dt dx, kita buat tadi dx dt. Itu yang kena buat dalam bentuk macam ni. Supaya kita bila masukkan ke dalam chain rule ni, dia terbalik. Mudah sikit. 2t squared plus 1. Kemudian kita akan nampak ada benda yang kita boleh cancel. Okey, kita akan cancel. Ni boleh cancel. Yang lain-lain tak boleh. Soalan yang pertama kita nak show tadi kan. Okey, kita teruskan lagi. Ini kita akan dapat t squared minus 4 over 2t squared plus 1. Tapi soalan yang pertama kita nak show that dy dx equals to 1 over 2 multiply by 1 minus 9 over 2t squared plus 1. Okey, jadi sekarang ni kita tak nampak bayang ni. Okey, jadi kita ingat balik masa kita belajar partial fraction. Ingat tak lagi ni? Partial fraction. Kalau degree yang sama atas bawah ni dia panggil apa ni? Improper fraction ataupun proper fraction? Setuju. Improper fraction. Ya, betul. Kan? Ini adalah improper fraction. Dia proper fraction ni maksudnya degree atas kurang daripada di bawah. Kan? So ini dia panggil improper fraction. Improper fraction. Ni kena ingat balik masa kita belajar partial fraction. Kemudian bila berlaku macam ni, maksud dia kita mesti gunakan long division. Ingat tak? Masa kita belajar partial fraction, maka kita kena buat T kuasa 2. Pastikan semua degree kena ada. Ni kalau terlupa ni kamu kena tengok balik ni. Divide by biasa soalan exam macam ni lah. Kita tengah buat parametric differentiation, tapi kita akan selitkan juga dengan bab yang sebelum ni. Biasa soalan exam macam tu. Tambah 1. Okey, ini kita buat dapat setengah. Ni kalau terlupa tengok balik. Ni tambah 0. Ni tambah 1/2. Lepas tu kita akan subtract. Subtract. Tolak 4 tolak 1/2. Dapat berapa? Ni kalau kita tolak dapat berapa ni? Okey, seorang kira berapa ni? Tolak 4 tolak 1/2. Hello? Negatif 9/2. Betul, 9/2. Okey. Maka yang tadi kita boleh tulis balik. Second derivative d squared y over dx squared. Okey, second derivative kita boleh tulis balik daripada t kuasa 2 tolak 4 yang ni tadi. Kita boleh tukar kepada
Ni saya tulis lah. Tulis yang baru. Kita boleh tukar kepada setengah. Kemudian kita ada reminder ni, negative 9/2 over divisor ni. Divisor 2t² plus 1. Okay, ini sebenarnya kita boleh tulis, kalau saya factorize 1/2 ni, kita akan dapat 1 minus 9/2 2t² plus 1. Sama tak dengan yang tadi yang kita nak show ni? Kan sebiji tu kan? Ni mana ada dua ni? Sama. Kan? Kan sama tu, sebiji kan? Okey. Maka macam tu lah shown. So macam tu untuk soalan yang pertama. Jadi kalau kita tengok kalau soalan kita bermula dengan parametric differentiation, kemungkinan juga dia akan selitkan dengan bab yang sebelum ni. Jadi kamu guna cakap lah. Ada perkataan hence. Hence ni maksud dia merujuk kepada ni yang kita dapat ni. Hence deduce dy dx less than 1/2 for all t. Okey, ni betul ke tidak ni kan? Jadi sekarang ni kita gunakan maklumat yang kita ada ni. Ini second derivative ke first derivative ni? Ni sepatutnya first derivative kan? Salah tu ni. Ni dy dx. Ni dy dx. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita ambil kita bermula daripada sini. Kalau saya tulis negatif 9 per 2t kuasa 2 tambah 1, betul tak statement ni? Kurang daripada kosong untuk sebarang nilai t. Betul tak? Betul. Betul tak? Kalau katakan saya ambil contoh t1 lah. Kalau t1 saya akan dapat negatif 9 per 3. Negatif 9 per 3 maksudnya negatif 3 kan? Negatif 3 kurang daripada kosong. Betul lah statement ni. Kalau saya ganti t dengan negatif 1, betul tak? Kalau t negatif 1. Betul tak statement ni? Kalau t dengan negatif 1. Negatif 9 bahagi dengan 2 kurungan negatif 1 tutup kurungan kuasa 2 tambah 1. Jawapan dia berapa? Kalau kita kira 3 ke negatif 3? Negatif 3. Sama je kan? Maka statement tu masih betul walaupun t tu bernilai negatif. Jadi sama ada t bernilai positif atau negatif, statement ni sentiasa betul. Okey, maka kita okeylah ni. Okey, kemudian kalau katakan saya tambah 1 kiri dan kanan, adakah statement ni masih betul? Sama lah kan? Belakang tu 1 tambah 0 jadi 1 kan? Satu lah. Maksud dia statement ni asalnya betul, less than 0. Tapi bila saya tambah 1, saya bukan tambah 1 sebelah kiri je, sebelah kanan pun akan ikut. Maka statement ni betul lagi lah kan? Masih betul lagi kan? Oh Elo, betul ke? Kalau tambah 1 ke depan tu satu tolak. Jadi satu tolak. Tak, ni saya tambah 1, sebelah kiri saya tambah 1. Maka bila sebelah kiri tambah 1, maka sebelah kanan tu kena tambah 1 jugalah. Kan? Maka kita punya ni tak berubah lah, kita punya statement betul lah, masih betul lagi. Kemudian kalau katakan saya darab setengah lah, saya darab setengah kiri dan kanan, maka statement ni masih betul lagi lah. Betul tak? Betul. Sebab dia yang tak betul tu kalau saya darab sebelah kiri je ataupun saya tambah sebelah kiri je, maka statement tu akan berubah lah kan. Tapi bila saya ubah sebelah kiri tambah 1 ke,
darab setengah ke, sebelah kanan pun saya buat juga. Kalau tambah 1, saya buat tambah 1. Kalau darab setengah, saya buat darab setengah. Kan? Jadi dia punya statement ni masih kekal sama. Ini yang dipanggil deduce ni. Kan? Kita ubah. Maka sebenarnya sebelah kiri ni, ini adalah statement untuk dy dx. Betul tak? Ni semua ni adalah dy dx ni. Dy dx. Maka saya boleh tulis 1/2. Maka kita dapatlah kita punya yang kita nak tunjuk ni. Hence deduce that dy dx less than 1/2 for all value of t. Okay? So macam tu. Itu macam tu je. Itu maksud dia deduce. Maksud dia kita gunakan statement yang kita dah tahu betul, jelas, dia bernilai negatif, kemudian kita olah sehingga sama dengan bentuk dy dx sebelah kiri ni, supaya kita boleh buat kesimpulan dy dx tu less than 1/2. Okey, itu contoh bentuk soalan. Okey. Kemudian kita ada untuk soalan yang seterusnya, yang C tu, kita gunakan formula lah. Second derivative, kalau ikutkan d/dt. Ingat untuk yang pertama ni, ini sebenarnya dikira satu dikira satu sekali je, bermaksud kita akan differentiate daripada first derivative. Kemudian kita sambung lagi multiply by dt dx. Kalau terlupa, tengok balik kita punya chain rule tadi. Kita cancelkan dt ni, mesti dapat d squared y, betul? Kemudian dx squared, betul? Kan? Okey, jadi kita akan tengok differentiate. Ini maksud dia kita akan differentiate. Kalau kita terlupa, saya tulis balik dy dx tadi adalah, saya boleh ambil yang pertama ni, 1/2 1 tolak 9 per 2t kuasa 2 tambah 1. Okay. Disebabkan kita nak differentiate ni, seloknya yang ni kena tukar dalam bentuk kuasa. Seloknya tukar dalam bentuk ni, seloknya tukar dalam bentuk negatif 9 2t kuasa 2 tambah 1. Kuasa ni satu. Okey. Jadi sekarang ni kita differentiate second derivative sama dengan, okey, untuk yang pertama ni saya differentiate kan. Setengah ni dia kekal. Dia tak terlibat dalam integration, dalam differentiation. Differentiate 1 kosong. Differentiate yang ni refer pada sini. Turunkan kuasa, saya akan dapat positif 9. Kemudian kita akan ambil tolak 1 daripada kuasa, dapat negatif 2. Jangan lupa ada lagi differentiate in bracket. In bracket dapat 4t. Okey, sampai situ. Kemudian ini kita baru buat yang ni. Kita jangan lupa kita ada dt dx. Okey, tengok balik dt dx kita berapa tadi? Untuk second derivative, kalau tengok soalan C kan, find second derivative when t equals to 1. Ini kalau rajin kita simplify lah. Simplify ni, ataupun kita terus ganti t dengan 1. Ini kalau rajin ni, katakan saya tengah rajin ni 1/2. Kemudian 9 kali 4 36. 9 kali 4 36. Boleh? 36t per dengan 2t kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kemudian t kuasa 2 per 2t kuasa 2 tambah 1. Okey, kemudian gantilah. Ganti dengan t1. T1 maka dapatlah second derivative. Ni nanti kamu gantilah. 2/3. Nanti kamu cubalah. Jawapan akhir dia 2/3. Okey? Ada apa nak tanya? Ada soalan? So, yang atas sikit ni. Atas? Yang mana ni? Atas sikit. Yang ni. Macam mana boleh dapat yang dalam kurungan tu? Mana ni? Ni. Yang dalam kurungan bawah, yang bawah. Warna kuning. Yang ni saya differentiate. Ini sebenarnya saya nak selesaikan yang ni. Ini maksud dia saya akan differentiate daripada dy dx. So differentiate
Differentiate ni setengah ni tak terlibat. Saya differentiate ni. Bila differentiate ni, differentiate 1 dapat kosong. Kosong, selesai. Kemudian differentiate yang ni, jangan biarkan ni. Saya differentiate ni rujuk kepada sini. Itu yang saya turunkan kuasa. Negeri 1 darab negeri 9 dapat positif 9. Oh. Kemudian kuasa akan kurang 1. Jangan lupa kita differentiate in bracket. Ini maksud dia saya nak differentiate ni. Saya nak jawab yang ni, formula ni. Ni Itu sebab dia dalam ada kurungan. Sebab bila ini dipanggil power rule. Ini dipanggil power rule. Ni kalau kita nak differentiate ni dipanggil power rule. Power rule. Power rule ni dia mesti ada 3. Turunkan kuasa, tolak 1 daripada kuasa, kemudian penutup dia differentiate in bracket. Itu power rule. Okey. Yang ni kita salin di T dx. Okey.